Sejahtera dan bertemu sekali lagi bersama saya Sapuli bin Sakining dengan memegang nomor matriks YR 2017-1048. Hari ini akan coba membentangkan tugasan daripada pensyarah kursus ini, yaitu Sobri Ismail selaku pensyarah kepada kursus proses konseling kerjaya di Universiti Malaysia Sabah. Oke guys, apa yang saya mau bentang pada hari ini berkaitan dengan seorang kerjaya seorang petani guys. Oke, ini adalah tugasan yang saya akan coba bentangkan pada kali ini guys, berkaitan dengan proses konseling kerjaya untuk semester pertama 2020 dan 2021. Oke, maafkan saya guys, 2012 di sana, nanti saya akan ubah. Tajuk tugasan yang akan saya bentang yaitu kerjaya sebagai petani. Oke, secara kasarnya guys, pengenalan untuk tugasan ini yang berkaitan dengan tajuk kerja sebagai petani, yaitu merupakan bidang kerjaya yang semua orang pernah mengalaminya guys. Tidak akan terkecuali sesiapapun ya guys. Ya, apabila Anda berada pada kelapangan masa, yaitu mempunyai masa yang amat tidak tertakluk kepada mana-mana pekerjaan yang lain guys. Dalam konteks panggilan masyarakat umum mengatakan tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap, itu bagi tanggapan umum guys. Maka Anda lebih banyak masa dan waktu untuk berhadapan dengan kerja-kerja bermodalkan tenaga dan sekeping tanah untuk diusahakan. Petani merupakan seseorang yang terlibat dalam bidang pertanian atau bercocok tanam dan yang berkaitan dengannya. Itu adalah takripan bagi petani. Objektif untuk tugasan ini guys, menumpukan kepada kerjaya petani dan seterusnya petani satu kerjaya rendah gangguan emosi, mental dan tingkah laku dari segi psikologi. Ya, dari segi psikologi, petani cenderung kepada pendedahan ataupun penglibatan untuk kerjaya, untuk gangguan ataupun bebanan emosi. Ya, ini adalah kemahiran yang ada pada petani. Tangkapan umum bahwa kemahiran umum untuk petani adalah yang jelas dimiliki oleh para petani dalam bidang pertanian adalah cara bagaimana mereka mengurus dan menerjemahkan tanah yang diusahakan sehinggalah membuahkan hasil yang lumayan dan menguntungkan. Mereka mempunyai kemahiran tersendiri dari segi berkomunikasi dalam urusan jual beli. Ini adalah kemahiran mereka, ya. Mereka bijak untuk menerangkan mana-mana bidang kemahiran mereka yang berkaitan dengan urusan manusia, berkomunikasi, berinteraksi dan sebagainya, semata-mata untuk mendapatkan hasil daripada titik peluh mereka untuk untuk memperoleh hasil pendapatan guys. Oke, mereka juga mempunyai kemahiran tersendiri dari segi berkomunikasi dalam urusan jual beli. Oke, mengetahui kepentingan, kelebihan, khasiat, nilai dan seumpamanya berkaitan dengan hasil perusahaan mereka kepada orang lain, dan seterusnya mengetahui kandungan tanah dan peralatan yang sesuai dalam pertanian sudah menjadi mudah bagi mereka untuk menghuraikan manfaat dan cara kerja yang memudahkan.
Oke, seterusnya saya beralih kepada kemudahan teknologi. Petani secara kasarnya juga tidak terkecuali dan ketinggalan dalam penggunaan teknologi bagi membantu mereka dalam meringankan corak kerja mereka. Kepentingan pengetahuan teknologi masa kini terhadap cabaran para petani. Ini merujuk kepada teori difusi, inovasi, dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), melihat keberkesanan gabungan kedua-dua teori ini dan peranan agen pengembangan dalam penggunaan inovasi teknologi komunikasi dalam kalangan petani. Ia menggunakan kombinasi kaedah kuantitatif melalui soal selidik dan kualitatif melalui kelompok fokus. Ini adalah kajian daripada mengikut teori difusi, inovasi, dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Dan teori difusi inovasi merupakan proses sosial yang menyebarkan pelbagai maklumat khususnya tentang idea, perkara, dan teknologi baru di dalam sistem sosial masyarakat. Ini juga lebih kurang kepada penggunaan menggalakkan dan kadangkala boleh dilakukan sebagai salah satu panduan untuk proses counseling kepada para petani. Dan seterusnya, kemahiran peralatan. Kemahiran peralatan bagi petani menurut Lizzie Gianluca, Alan Kirsten, Camillaniel, Els 2014, dan Kuria 2014, penggunaan teknologi komunikasi dalam pengembangan pertanian membolehkan para petani untuk mengakses sebagai maklumat bagi mendapatkan pengetahuan yang meluas tentang bidang masing-masing. Proses mengomunikasikan teknologi komunikasi dalam pengembangan pertanian berperanan penting kepada para petani untuk mereka menjadi lebih efisien mendapatkan pelbagai maklumat pertanian. Proses ini juga akan menjadikan mereka sebagai petani yang berpengetahuan dan bermaklumat sekaligus meningkatkan lagi kualiti dan kuantiti hasil pertanian masing-masing. Itu dari segi kemahiran peralatan bagi para petani, guys. Seterusnya kepada lingkungan pengetahuan mereka. Ada salah ejaan di sana, lingkungan, nanti diedit semula. Pada masa kini di tahun 2020 yang memiliki kecanggihan teknologi, kepakaran, dan pengetahuan tidak lagi terbatas oleh semua lapisan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mereka ke arah kecemerlangan hidup. Rogers 2003 menyatakan bahwa melaksanakan perubahan adalah merupakan langkah yang dianggap paling kritikal di mana segala perancangan dan langkah-langkah awal perlu diterjemahkan secara praktikal agar hasrat memperkenalkan inovasi berjalan dengan lancar. Ini adalah aktiviti di tempat kerja mereka, guys. Banyak aktiviti yang diorang buat, guys, berhadapan dengan kawasan persekitaran pekerjaan mereka. Seperti yang telah tertera dalam definisi petani yang membahaskan mengenai pekerjaan dan perusahaan yang dikerjakan oleh petani. Secara khususnya, petani terlibat langsung dengan pertanian, di mana ianya tertumpu pada sebidang tanah yang dikerjakan melalui cara bercucuk tanam dan sebagainya. Kita lihat dari segi pendidikan dan kelayakan untuk menjadi petani ataupun untuk pandangan kita terhadap para petani, termasuk program pengajian dan institusi yang menawarkan.
bagi pengetahuan, bagi pendidikan dan kelayakan untuk menjadi seorang petani guys, tidaklah cerewet sangat. Cukup sekadar Anda hanya tahu, mempunyai pengetahuan dan berminat tinggi untuk menjadi seorang petani. Oke. Dan untuk pendidikan yang Anda miliki, sekiranya mempunyai peringkat pendidikan yang tinggi, adalah salah satu kelebihan kepada para individu tersebut. Oke. Dan pengembangan pertanian adalah proses pendidikan tidak formal dalam konteks pemindahan teknologi pertanian yang dijalankan secara sistematik untuk membantu para petani meningkatkan kemampuan ke arah kemajuan sosioekonomi yang lebih baik. Oke. Ya, bergantung kepada pengetahuan petani itu juga guys. Jika ia mempunyai pengetahuan yang luas, walaupun dia tidak mempunyai kelulusan ataupun sebagainya dalam bidang akademik pun, dia boleh berjaya dan lebih maju berbanding dengan yang lain guys. Oke. Dan untuk pengajian tinggi yang menawarkan pengajian berfokuskan kepada modul pertanian adalah Universiti Putra Malaysia UPM, dan banyak lagi universiti-universiti lain yang menawarkan. Oke. Dan untuk proses kaunseling kerjaya sebagai petani, kerja sebagai petani tidak akan lari daripada memang mengalami kebimbangan yang melibatkan gangguan emosi, kognitif, dan tingkah laku. Kerjaya petani amat unik dalam menangani dan berhadapan dengan gangguan kemurungan berbanding dan kerjaya yang lain, tapi peratusannya amat rendah sahaja. Berdasarkan dapatan kajian, kerjaya petani merupakan golongan yang mempunyai peratusan gangguan yang rendah berbanding kerja yang lain. Ini disebabkan mereka punya cara rawatan tersendiri dari segi bergiat pada pertanian. Salah satu terapi mindah yang merawat emosi tingkah laku secara semula jadi. Keadaan persekitaran kawasan kerja merupakan terapi semula jadi juga. Tiada orang sebagai majikannya berusaha mengikut kemampuan. Artinya dia bekerja sendiri guys. Jadi tiada wujud tekanan. Tekanan itu wujud kepada dirinya sendiri guys, ya. Dan tekanan kerja, mungkin kalau dia malas, tapi kerjanya banyak yang harus dia buat, dia tangguhkan, maka mungkin wujudlah tekanan di sana bahwa terpaksa dia mengerahkan tenaga lebih untuk membuat kerja untuk disiapkan. Oke. Ini adalah kesimpulan untuk pembentangan ini, yaitu kerjaya sebagai petani amat santai dan tidak menerima gangguan dan penyakit jiwa yang membebankan seseorang. Individu yang bekerja sebagai petani berhak menentukan plan rawatan emosi dan juga bebas dalam menggunakan teknik merawat sendiri masalah yang dihadapinya. Jika ia melibatkan orang lain dalam gangguan kerjanya, secara mudahnya ia boleh berhadapan dengan masalah tersebut dengan cara merawat gangguan emosinya hanya dengan menumpukan pada kerjanya. Walau bagaimanapun, dari aspek kecenderungan untuk memastikan bahwa kerjanya sesuai dengan dirinya, ia merujuk kepada kekuatan keinginannya dalam penglibatan dalam kerja sama ada ianya sesuai atau tidak menurut kajian teori Holland. Oke, dalam teori Holland ini ya guys, yang merujuk kepada pemilihan kerjaya seseorang, pemilihan kerja individu. Jadi di sana kita akan tahu di mana bahagian karakter kekuatan yang ada yang kita boleh nilai dalam diri kita, sama ada kita cenderung di bahagian kemahiran ataupun intelektual dan sebagainya. Jadi di sana kita akan tahu guys. Oke, sumber rujukan yang saya ambil daripada
Pautan Malaysia Mardi 1994, yaitu istilah sains penternakan dalam bahasa Inggeris, dan ada juga dalam bahasa Melayu Kuala Lumpur Mardi. Dan juga di Malaysia University Putra Malaysia 2009, ini laporan tahunan universiti tersebut. Universiti Putra Malaysia 2009, Serdang, penerbit Universiti Putra Malaysia. Dan Perangkaan Madah 2010, bahagian perancangan dan teknologi maklumat Madah, Ampang, Jajar, Kedah. Sekian dahulu pembentangan yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Semoga semua sudah akan paham apa yang saya telah bentangkan mengenai dengan proses kerjaya counseling. Dalam tajuk yang saya ambil, saya fokus kepada kerjaya sebagai petani, ya. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih.